Pilih, beli buku. Betul. Dan tahniah siapa yang tengok Assalamualaikum hari ni memang adalah antara orang yang bertuah. Sebab apa? Tak apa, kita tunggu Ustaz, kita nak promosi istimewa insya-Allah 3 buku dengan ITBM, iaitu Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia insya-Allah. Bersama dengan Cik Muhammad Khair Ngadirun, iaitu pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif ITBM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan di ujung sana Encik Jaafar Taib selaku pelukis ilustrasi buku siri dongeng Sang Kancil. Selamat pagi Encik Jaafar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cerita kita berkecil ni, Sang Kancil. Sang Kancil dengan Gegasi ni, ingat sampai sekarang ni, inilah dia yang mengilustrasikan buku ni insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita nak berbual lebih lanjut berkenaan dengan buku kan, jadi Encik Muhammad Khair, bagaimana agaknya dengan penerbitan dan juga penjualan buku daripada ITBM setakat April tahun ini insya-Allah? Sebenarnya tahun lepas penerbitan buku kita, jualan buku kita agak baik, maksudnya statik. Waktu orang lain mungkin turun sedikit sebab dengan keadaan ekonomi. Tapi awal tahun ini agak sedikit mengejutkan sebab jualan kita dari Januari sehingga April sekarang ini ada peningkatan lebih kurang 52% dari jumlah yang biasa kita peroleh berdasarkan tahun lepas. Jadi kita merasakan bahawa dalam keadaan ekonomi yang tak elok ni pun ramai orang membaca, dan saya fikir itu adalah satu petanda yang baik menjelang esok akan bermula Pesta Buku Kuala Lumpur selama 10 hari. Okey, itu yang istimewa. Kejap lagi kita akan umumkan. Dan juga kepada Encik Jaafar, impak ilustrasi itu kepada anak-anak kita. Bagaimana Encik Jaafar melihat itu? Boleh memberi kesan atau sekadar baca dan habis? Ilustrasi ini penting terutama sekali pada buku kanak-kanak. Ini buku kanak-kanak lah, untuk menarik minat pada dia orang ni untuk baca. Jadi level ataupun tahap tu berbeza. Kalau tadika sekolah rendah kan, sekolah rendah pun ada 2-3 tahap. Ya, betul. Ya, sampai kepada sekolah menengah dan sebagainya. Jadi kita perlukan menyesuaikan setiap ilustrasi dan warna, kemudian dia punya watak-watak di dalam tu yang menarik, kemudian dia punya action dan sebagainya. Ini yang menarik kanak-kanak. Betul. Kadang-kadang tak guna juga kalau mak bapak belikan buku kan, tapi anak-anak tak minat baca. Dia lebih suka benda komik-komik misalnya kan. Jadi maksudnya kalau kita buat buku yang berkaitan dengan macam cerita-cerita rakyat dan sebagainya, ini sebagai budaya kan, betul. akhirnya tidak sampai kerana minat-minat budak-budak tu. Jadi adalah satu tugas yang berat kepada ilustrator. Ia untuk menghasilkan buku yang boleh meresap. Betul. Sampai sangat mencabar dia orang minat. Dan malahan dia orang merasa sayang buku tu. Sampailah dia dah tua, besok dia sayang. Macam kita orang menghargai. Dan bukan itu saja, maknanya dia juga turut macam menghayati watak-watak tu. Betul, kita sebut Sang Kancil je kita macam Sang Kancil dengan monyet lah, dengan buaya lah dulu kan, ingat tak? Betul. Baik, dan bila kita cerita pasal berkenaan dengan buku ni, memang sangat macam kita excited dan juga promosi buku insya-Allah. Tapi apapun kita lihat, apakah antara iklan yang telah dibawakan oleh ITBM di TV Al-Hijrah. Silakan. Dari bintang pop yang masyhur dekad 70-an, hidup penuh glamour antara wang, seks, dadah dan kemilau lampu Hollywood, Cat Stevens berdepan dengan maut. Cat Stevens menemui dirinya dalam surah Yusuf dan memeluk Islam. Kini ITBM menawarkan jualan sensasi. Mengapa saya memetik kitab? Kisah hidup Yusuf Islam, pendakwah ulung kelahiran United Kingdom. Selain buku ini, dengan RM50 sahaja anda turut berpeluang memiliki kisah perjalanan seorang yang glamour dan sensasi, Christian Baker. Dan bonus dari ITBM, karya cendekiawan ulung Islam abad ke-14, Ibn Khaldun. Semuanya anda boleh miliki sekiranya anda menjadi rakan ITBM. Dapatkan 3 buku ini dengan hanya RM50 di... Jadi jangan lupa kunjungi rerurai ITBM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2017 pada 28 April sehingga 7 Mei ini dengan hanya RM50
anda akan mengenal erti hijrah dan takwa. Itu dia. 3 buku dan RM50 harga sahaja. asalnya adalah RM105, jimat RM55. Sekali lagi kita war-warkan kepada para penonton, buku daripada Cat Stevens, Mengapa Saya Masih Memetik Gitar, daripada MTV ke Mekah itu Christian Becker, Falsafah Sejarah Ibnu Khaldun. 3 ni bayangkan buku yang cukup Buku eksklusif, ya. dengan harga RM50 sahaja. Jadi Cik Khair, apa sebenarnya antara matlamat ITBM ni terhadap kempen 3 buku yang eksklusif ni dengan harga RM50 sahaja? Okey. Kebetulan saya bertuah. Saya bertemu dengan Yusuf Islam. Saya juga bertemu dengan Christian Becker. Yusuf Islam menulis Mengapa Saya Masih Memetik Gitar. Sebenarnya buku ni ada kekuatan tersendiri di sebalik cerita Yusuf Islam yang memeluk Islam, meninggalkan muzik, meninggalkan gitar pada peringkat awal dia memeluk Islam, sehinggalah dia merasakan sedikit kekosongan dan dia mencari dari sudut falsafah, betul atau tidak gitar bunyi-bunyian itu diharamkan. Dia mempelajari bahasa Arab dan akhirnya dia melihat bahawa tidak ada nas yang qat'i yang mengatakan bahawa tidak muzik itu diharamkan. Betul, setuju. Selagi mana dia berada dalam landasan yang tepat, dia masih boleh digunakan. Sebab itu beliau berkongsi dalam Mengapa Saya Masih Memeluk Islam. Christian Becker daripada MTV ke Mekah. Ini dia adalah orang popular. DJ jadi MTV dari punya MTV, tu sangat popular di Jerman. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Sebab tu daripada ini adalah pengalaman-pengalaman yang patut kita kongsi. Dan masyarakat Malaysia kebanyakannya orang Islam yang mendapat Islam sejak lahir. Cuba lihat apa yang dilihat oleh orang yang luar dan merasa kemanisan Islam. Sementara buku ketiga Ibnu Khaldun kita tak payah sebutlah, ahli sosiologi Islam yang sangat terkenal dan yang kita rasa kita kongsikan sekarang ini supaya kita 3 buku ni dengan harga hanya RM50. Itu di Pesta Buku Kuala Lumpur Kalau secara online pula? Kita ada hanya tak pergi sama. Sama. Kita bagi tawaran ni bukan saja pada orang yang datang ke Pesta Buku, tapi online pun dapat. Ini sebab kita mahu berlaku adil kepada seluruh masyarakat Malaysia yang boleh datang kalau dan menggalakkan budaya membaca sebenarnya. Okey, dan yang kata-kata terakhir bagi kita merangkum daripada Encik Jaafar. Encik Jaafar Okey, Amy boleh tanya soalan tu lah. Tapi Encik Jaafar kena tunggu lepas ni. Oh, ya ke? Kita bagi Encik Jaafar jawab. Tak sabar nak tanya pasal ilustrasi kan. Okey, tak apa. InsyaAllah, Encik Jaafar kita akan berehat seketika. Sebab selepas ni saya nak tanya bagaimana idea untuk illustrate bagi merangsang anak-anak. Maklumlah, anak kita pula nak lukis untuk anak-anak. Ya, mak-mak, sindrom mak-mak. Okey, lepas ni insyaAllah kita berehat seketika. Baik, kembali kita dengan soalan tadi kan, bila kalau kita tengok siri dongeng Sang Kancil, antara cerita rakyat Sang Kancil dengan Gasi dan sebagainya. Jadi Pak Jaafar, kalau kita tengok ilustrasi dia cukup macam menggamit, tapi tak kita lah kan tak tahulah anak-anak macam mana kan. Anak-anak sekarang, anak-anak dulu memang terpesona. Jadi bagaimana dengan pendapat Pak Jaafar? Adakah masih relevan dengan ilustrasi begini untuk anak-anak sekarang? Saya pada pandangan saya dia tetap relevan dalam keadaan apa pun kerana ini adalah cerita rakyat ataupun folklore. Dia menjadi khazanah nenek moyang kita sampai ke sekarang yang harus dan mesti diperturunkan kepada generasi yang akan datang supaya tidak hilang jati diri. Kan? Jadi ini satu di antara yang banyak cerita-cerita kanak-kanak yang mendidik. Yang berjaya kita keluarkan. Sebab kata Pak Jaafar tadi, inilah yang ada di muka bumi kita kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi cerita-cerita ni yang sepatutnya dipersembahkan. Betul. Dan Pak Jaafar sedikit kalau para penonton dapat lihat ini adalah kalau macam lukisan maksudnya watak utama, namun watak-watak sampingan macam pokok ke daun tetap detail tetap dititik berat kan. Ini sebab kita punya hutan tropical ataupun hutan tropika berumur 150 tahun juta tahun dan di antara yang tertua di dunia selain kita dan Brazil kan. Jadi ini memang dunia kita, nenek moyang kita, negara kita, identiti kita juga kan. Satu, kita harus di samping kita membuatkan ilustrasi untuk menghidupkan cerita, tetapi disokong oleh hutan
tropika ni tadi dengan keindahan cendawan dia, daun dia apa supaya menimbulkan rasa sayang kepada apa yang kita miliki selain daripada cerita tu tadi. Sebenarnya Amy, siri himpunan kisah dongeng ini ada 10 siri terbitan ITBM dan diterbitkan dalam 2 versi, ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang pentingnya Sang Kancil and the Snail telah menerima anugerah Samsung Kids Times Author Award 2015 di Singapura. Masya Allah. Anjuran National Book Development Council of Singapore, NBDCA-CS. Masya Allah. Tahniah Encik Jaafar. Tahniah Pak Jaafar. Terima kasih. Dan difahamkan juga bukan itu saja. Ada lagi Pak Jaafar punya pencapaian ni. Di Pesta Buku Antarabangsa Riyadh juga mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Jadi Pak Jaafar mungkin boleh kongsikan bersama dengan para penonton. Ini buku cerita rakyat dan juga gambar-gambaran ni bukan saja menambat hati rakyat Malaysia tapi juga seluruh dunia. Ya, itu sebabnya kita mesti sayang kepada apa yang kita ada dan kita jangan berhentikan di satu masa dan masa kemudian tu dah lain ya. Jadi kita harus bawa benda ni sampai kiamat. Saya bagi tahu. Betul. Jadi contohnya di Riyadh ya, Arab Saudi. Sebenarnya di luar jangkaan pun. Bila kita bawa buku ni, dia orang begitu berminat dan tertarik ya. Terutamanya kaum-kaum wanita, kaum ibu apa semua ni tertarik dan budak-budak juga tertarik. Hari-hari itu dia kerumun kat meja. Bila saya buat demo sikit-sikit tunjukkan ya. Dan dia begitu kagum. Kerana tengok daripada suasana hutan yang dikatakan saya buat detail tu tadi kan mempengaruhi kuat untuk menyokong jalan cerita dan watak-watak dalam ilustrasi itu tadi. Jadi pada hari pertama tu saja stok yang kita bawa hari itu habis sold out. Masya-Allah. Okey. Dan 2 hari kemudian ditambah lagi pun sold out. Dan kali ketiga dibawa lagi daripada Kuala Lumpur pun sold out. Akhirnya kita tak bawa balik satu buku pun ke Kuala Lumpur balik selepas pameran tu ya. Okey, baik. Dan Pak Jaafar kita dan juga semua PBKL akan bermula esok insya-Allah. Tapi dah rasa bahang dia sekarang ni dah rasa bercakap PBKL. Jadi apa antara istimewanya PBKL pada ini dari ITBM sendiri? ITBM macam biasa. Samping menjual buku, kita juga ada aktiviti-aktiviti khas. Setiap hari jam 1 hingga pukul 2 kita ada sesi sofa putih. Sesi sofa putih ini akan menghimpunkan, kita ada lebih 23 penulis yang setiap hari 2 orang akan bercerita tentang filem dan buku, tentang ilustrasi. Pak Jaafar pun ada salah seorang daripadanya. Tiap-tiap hari kecuali hari Jumaat kita mulakan jam 3. Jadi memang akan ada itu aktiviti sofa putih. Ada isu-isu yang kita buat dan juga kita adakan pertemuan bersama penulis. Di samping diskaun yang cukup hebat. Dapat bertemu sendiri dengan penulis dan juga kita ada diskaun yang baik. Pak Jaafar ada. Wajib. InsyaAllah. Saya yakin saya dah biasa ikut PBKL ITBM, memang diskaun dia bukan calang-calang punya diskaun dia 40%. Hatta sampai kadang-kadang sampai 50% pun ada. Oh, time ni lah kita nak grab Betul. Ada buku Dan terima kasih. RM3 sekali. Wah, ni dah macam dekat pesta buku. Lain. Okey, terima kasih Pak Jaafar dan juga Encik Muhammad Khair Ngadirun selaku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif ITBM. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bersua lagi. Dan jangan lupa besok Jumaat Barakah InsyaAllah bersama dengan kita. Assalamualaikum jam 8 hingga 10 pagi. Betul, insyaAllah. Sekali lagi mengucapkan kepada semua yang bersama-sama kita pada hari ini. Betul tak saya cakap, sangat beruntung siapa yang menuntut asal Al-Quran ini. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Datang ke pesta buku. Datang ke pesta buku. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.